Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Terima kasih acara majlis yang berusaha Tuan Imam Bangman kita, Pegawai Masjid, ahli jawatan kuasa qaryah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1499 tahun yang lampau, kalau dikira di dalam Masihi, dan kalau dikira pula dalam Hijri, lebih daripada 1510 tahun. Pada satu malam telah lahirlah satu insan, yang mana insan ini amat-amat dinanti-nantikan oleh seorang bapa saudara, yang mana bapa saudara ini telah mengarahkan seorang hambanya yang bernama Suwaibah. Dia kata dekat Suwaibah, "Wahai Suwaibah, hang tolong jaga adik ipar aku ni, yang dia sekarang ni sedang sarat mengandung, yang tak lama lagi dia akan melahirkan seorang anak. Jaga dia sungguh-sungguh, sebab ini adalah zuriat daripada adik kesayangan aku yang telah meninggalkan aku." Maksud dia telah meninggal dunia. Jadi hang jaga dia dengan penuh perhatian. Tuan-tuan, pada Isnin malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang insan yang bila lahir sahaja insan ini, yang dikatakan oleh Allah adalah sebaik-baik makhluk yang telah dijadikan di alam ini, malah dikatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, kalaulah bukan kerana dia, 3 kali diucapkan oleh Allah kepada Nabi Adam, tidak akan aku jadikan cakrawala yang ada sekarang ini. Yang mana kisah ini kita akan dapati dalam kitab-kitab berkaitan dengan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Semua kita tahu Nabi Adam, datuk kita, dan juga Tok Hawa, sebelum ini mereka tinggal di dalam syurga Allah yang penuh di sana kenikmatan. Tetapi kerana satu saja kesalahan yang mereka lakukan, yang mana kesalahan itu pula adalah satu-satunya larangan yang Allah kenakan kepada mereka semasa mereka berada di dalam syurga Allah, yang di dalam syurga itu penuh dengan kenikmatan, yang beribu-ribu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Namun kerana satu larangan inilah hasutan daripada iblis, la'anatullah, tergodalah tu kita Hawa, sehingga dia pula menggoda suami yang tersayang, tu Adam kita. Godaan yang macam mana? Hasil bisikan yang manis daripada
Azazil untuk mereka berdua menghampiri satu pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua hampirinya. La taqraba hazis sajarah. Allah keluarkan arahan yang sebegitu. Jangan kamu hampiri pokok ini. Alhamdulillah, tu Adam kita, walaupun berbagai-bagai cara digunakan oleh Azazil, dia tidak tergoda. Tetapi tu Hawa kita ini, bila dikatakan kalaulah hang tak hampiri pokok ni, dekat pokok ni, aku jamin hang tak akan kekal di dalam syurga. Sebab Allah tak nak hampa kekal dalam syurga lah yang Allah tak bagi hampa hampiri pokok ni. Itu hasutan-hasutan, bisikan-bisikan yang dikenakan oleh iblis kepada tu Hawa kita. Macam lah orang perempuan bukan nak mengata, nak habaq. Kalau digoda dengan sesuatu yang menjamin bagi mereka untuk cantik ke, untuk sihat ke dan sebagainya, confirm insya-Allah mereka akan ambil, mereka akan guna dan sebagainya. Begitu jugalah dengan tu Hawa kita. Dia pujuk suami dia untuk hampiri pokok. Sebab apa? Sebab dia tak nak keluar daripada syurga. Pasal iblis kata macam tu. Dia pun pujuk orang lelaki ni. Kalau lu kena pujuk selalu, terbang. No. Tu sudut kemah terang mana lah. Hana palung-palung oi. Kena punya dia main dengan suara lintok-lintik apa semua tu, hanyut. Bila dah dipujuk oleh isteri yang tercinta, pilah dekat pokok tu, yang akhir sekali berlakulah kemurkaan Allah. Yang akhir sekali Allah keluarkan mereka berdua ini, dilontarkan ke mana? Untuk menghudi bumi yang penuh dengan dogaan ni, penuh dengan pancaroba ni. Kerana tu Adam kita ni, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, telah melakukan satu kesalahan yang amat besar, yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga lebih daripada puluhan tahun, 4, 5, 60 tahun. Di atas bumi ni dia tak sanggup untuk mendongak kepala dia ke atas, yakni ke langit, sebab dia amat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dia melontarkan doa kepada Allah untuk Allah ampunkan dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Namun Allah tidak memandang langsung kepada tu Adam kita ini. Walaupun puluhan tahun Nabi Adam memanjatkan doa tersebut kepada Allah untuk dia diampunkan oleh Allah. Akhir sekali dah dia tak tahu nak buat macam mana, dia teringat semasa dia di dalam syurga dulu ni. Dia pun melontarkan doa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan nama Muhammad Rasulullah, aku memohon ampun kepada kamu. Bila Allah mendengar tawassulnya Nabi Adam dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun bertanya, daripada mana kamu tahu tentang Muhammad Rasulullah? Tu Adam kata, ya Allah, semasa aku ditiupkan roh dulu ni, dimasukkan ke dalam jasad aku ni, yang berada jasad aku dalam di hadapan pintu syurga tu, pertama sekali aku pandang di arasmu ialah kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammadun Rasulullah.
Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Dan aku pasti, kata tu Adam, seandainya ada nama selepas nama kamu, pasti orang itu, makhluk itu bukan sembarangan orang, bukan sembarangan makhluk. Ya, Allah kata, kalau bukan kerana dia, 3 kali, aku tak akan jadikan cakrawala yang ada sekarang ini. Inilah insan yang 1500 tahun yang lampau ada seorang pakcik pak kenakan pesan dekat hamba dia yang bernama Suwaibah. Suwaibah, hang jaga adik ipang aku ni. Dia sekarang ni mengandung, sangat mengandung. Tak berapa lama lagi dia akan melahirkan anak. Hang jaga dia sungguh-sungguh. Bila dia dah melahirkan anak, segera hang mai habaq dekat aku. Anak apa yang dia dapat? Lelaki, okey. Sekiranya perempuan, tanam segera hidup-hidup. Sebab perempuan tidak layak untuk hidup semasa zaman jahiliyah. Di hening pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, selepas Aminah melahirkan seorang putera, yang banyak kisah dia bila keluar saja Nabi kita daripada rahim ibu yang tersayang. Banyak kisah yang berlaku. Terpancar pacaran daripada bumi Mekah menerangi alam. Burung-burung boleh bercakap, unta boleh bercakap, batu-batu boleh bertasbih dan sebagainya. Keajaiban yang berlaku. 360 lebih berhala di sekeliling Kaabah runtuh. Kemudian dewan utama di Mahligai Maharaja Kisra di Parsi runtuh, roboh dan sebagainya. Banyak kisah-kisah yang berlaku. Bila Suwaibah mai jumpa tuan dia, Abu Uzza. Kalau kita sebut nama dengan panggilan Abu Uzza ni, ramai tak perasan siapa dia, tak tahulah. Tapi kalau disebut dengan nama Abu Lahab, semua kenal. Suwaibah mai jumpa dekat tuan dia dan dia habaq dekat Abu Lahab, wahai tuan, tuan telah dikurniakan seorang putera. Dia seronok ya amat sebab dia telah dapat zuriat hasil daripada perkongsian hidup adik dia yang bernama Abdullah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Seronok ya amat tuan-tuan. Terus dia memerdekakan Suwaibah pada detik itu juga. Harga seorang hamba ketika itu senilai dengan 2 ekor unta. Kalau sekarang ni seekor unta harga berapa Wak, ojek ni pernah korban unta tak? Kata nak buat kot Maman. Berapa ribu Maman? Berapa? 11,000 kan? Kemarin saya tanya 15,000 seekor. Kalau 15,000 darab 2, 30,000 ringgit harga pasaran seorang hamba pada masa tu. Habang-habang kata, tuan telah dikurniakan seorang putera. Seronok sangat. Wahai Suwaibah, bermula detik ni aku memerdekakan kamu. Engkau orang merdeka sekarang ni. Suwaibah seronok sangat. Ada kisah dia menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu susu yang pertama. Bukan saya nak masuk yang tu. Yang saya nak masuk ni, nak petik ni ialah suatu malam Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi setelah Abu Lahab mati dalam peperangan Badar. Okey, dalam mimpi tersebut Abbas
berjumpa dengan Abu Lahab. Dia tanya Abu Lahab, wahai kekandaku, apa yang Allah buat dekat kamu? Abu Lahab kata, confirm aku sekarang ni duduk dalam neraka. Confirm. Semua kita tahu dengan ayat tabat yada abi lahabi wa tab, tu confirm dia dengan bini dia dalam neraka Allah. Tidak ada penafian dah. Itu kata-kata Allah. Aku sekarang ni memang penghuni neraka, tetapi dia kata setiap malam Isnin aku diringankan seksaan aku di dalam neraka. Sebab apa? Sebab pada hari Isnin kelahiran Muhammad dulu ni, aku telah memerdekakan hamba aku Suhaibah kerana dia menyampaikan berita kelahiran Muhammad ni. Tuan-tuan, kisah ni ada dalam Berzanji. Ada kisah yang diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rani. Semua diceritakan kes-kes ni. Sekiranya Abu Lahab yang tak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tetapi amat gembira bila lahirnya anak saudaranya yang dia sayang sungguh sampai usia 40 tahun, sehingga dia menggelarkan, dan dia dan konco-konco dia menggelarkan Muhammad ni dengan nama Muhammad Al-Amin. Tuan-tuan, Abu Lahab yang tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan Rasulullah, tapi dia amat kasih kepada Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, dan dia membebaskan Suhaibah kerana mengkhabarkan berita gembira kelahiran tu, serta esok tu dia mengorbankan, dikatakan dalam sirah, 100 ekor unta untuk dimakan oleh penduduk bumi Makkah. Dia telah diringankan seksaannya di dalam neraka tiap-tiap hari Isnin. Kita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, apa yang Allah kata, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa-siapa umat aku, kata Rasulullah, yang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu Rasulullah, pasti masuk ke dalam syurga Allah. Ni kita semua ni, kita minta doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Setiap kali kita solat, yakin tuan-tuan, yakin insya-Allah syurgalah tempat kita. Cuma nak masuk tu segera atau lewat tu berdasarkan kepada apa yang kita sekarang ni lakukan di dunia yang penuh cabaran ni. Esok Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal. Malam ni saya hanya ambil kesempatan saja. Bila Bang Man minta tolonglah bagi tazkirah sikit, saya ambil sempena ni sekurang-kurangnya. Bila saya memperingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan, tercatat untuk kita semua satu tanda kita cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, man a'zama maulidi annahu ma'i fil jannah. Siapa-siapa umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan hari kelahiran aku, sesungguhnya dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Tak maukah kita tersenarai dalam senarai umat dia yang amat-amat cintakan kepada dia? Paling-paling korang, misal katalah mungkin esok ada sambutan di sini, ada buat tak sambutan? Mungkin esok sembelih 2 ekor kambing ke, 2 ekor kerbau ke,
Tok Bilal kita wamai apa bawai cermin ke. Mana nak tahu. Sebab apa? Sebab nak mengagungkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peranan tok imam pegawai masjid dan kuasa apa semua. Yang lain ni macam mana? Bagilah sumbangan. Paling-paling korang mai tabung ke apa bubuh. Ini sambutan untuk Maulidi Rasul bagi Qaryah Sungai Mahmulu. Mudah-mudahan kita semua ini akan termasuk dalam senarai umat dia yang amat mencintai dia, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menyatakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang kamu daripada umat aku, kata Rasulullah, sehinggalah dia mencintai aku, kata Rasulullah, yang mana kadar cinta dia dengan aku ini melebihi daripada cinta dia, kasih dia dekat anak pinak dia, untuk ibu dan ayah dia, malah di kalangan sesama manusia sekalipun. Semua itu hanya dia sayang setelah dia amat-amat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi macam tu. Sekarang ni 4-5 tahun banyak kita dengar di Langkawi, tak tahulah belah-belah kami, belah saya, tembah belah saya tu sempadan dengan satu tempat tu, Allah hatnu bid'ah. Pasal apa kita nak sambut Maulidul? Nabi tak sambut pun, bersedih dia. Kita pandai-pandai sambut. Mutawalli Sya'rani menyatakan bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kuda sama kuda bercakap, unta sama unta bercakap, pokok pun bercakap, batu-batu pun bercakap. Sebab apa? Sebab terlalu seronok telah lahir seorang insan yang Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Ini Nabi akhir, Khatibul Anbiya wal Mursalin. 123,000 Nabi sebelum Nabi Muhammad, 312 orang Rasul sebelum Nabi Muhammad. Semua mereka itu diutuskan hanya untuk kaum mereka sahaja. Kalau di Palestin, Palestin sahaja, untuk kaum Bani Israel sahaja. Maksud dia, semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Allah utuskan untuk kaum mereka sahaja, tidak diwajibkan untuk disebarkan kepada kaum-kaum yang lain. Sebab tu kaum Yahudi dia menafikan kita ni. Dia kata mereka adalah umat yang paling mulia di dunia ni, hak lain tu semua hina. Tetapi bila Nabi Muhammad diutuskan, bukan untuk kaum Arab Quraisy di semenanjung Arab sahaja, tetapi kata Allah, lil alamin, ke seluruh dunia alam ini, bukan untuk kita sebagai makhluk saja. Sebab itulah pokok-pokok tadi, batu-batan tadi, unta, kaldai, semua berkata-kata hari itu, boleh bercakap-cakap hari itu, sebab mereka amat-amat seronok dengan kelahiran insan yang akan memberi rahmat kepada seluruh alam.
Syekh Sya'rawi dia tanya balik, kalaulah makhluk-makhluk yang lain tu boleh bersuka rela, bersuka hati sambut kelahiran manusia agung, pasal apa kami tak boleh melahirkan kegembiraan kami untuk menyambut insan yang memberi rahmat untuk kami, yang mengeluarkan kami daripada kegelapan kepada cahaya? Salahkah? Semua majlis-majlis berkaitan dengan maulid ini bukan nak mengarahkan kepada maksiat. Bermula dengan salawat. Esok kalau buat di Al-Ustaz, bukan buat esok, kita buat hari Isnin. Ada sambutan bermula dengan salawat, kemudian ceramah dan sebagainya. Dalam salawat, Allahu Akbar, salawat lagi hebat. Allah kata apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang kata, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula kata, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Kamu umat aku bersalawat ke atas aku sekali saja, Allah dan malaikat bersalawat ke atas kamu 10 kali. Cuba kita tengok, kita sembahyang tadi, diganjarkan paling kurang 27 kali ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba cari sat dalam Al-Quran, ada tak yang Allah kata bila kamu solat aku pun akan solat, bila kamu solat aku pun akan solat kat kamu 10 kali solat. Kalau kamu puasa, aku pun akan puasa kepada kamu 10 kali. Cuba cari kalau ada dalam Al-Quran. Tak ada. Tetapi solat adalah ibadat yang hebat. Puasa ibadat yang hebat. Sedekah ibadat yang hebat. Tetapi salawat adalah ibadat yang istimewa. Beza. Salat kita buat sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaminan Allah. Kamu solat, pasti solat tadi ni akan mencegah diri kamu daripada melakukan fahsya dan munkar. Kita wajib buat. Sebab Nabi kata, as-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Kalau kamu dirikan agama, kamu mendirikan agama kamu. Tetapi sekiranya kamu meninggalkan solat, automatik kamu sendiri yang telah meruntuhkan agama kamu. Itu bab ibadat yang tak dapat tidak kita wajib buat, sebab termasuk dalam rukun-rukun Islam. Tapi salawat tidak. Salawat adalah satu-satunya ibadat yang amat-amat istimewa. Sekali saja kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi jaminan, aku dan malaikat aku akan bersalawat ke atas kamu 10 kali. Jangan kita duk faham kata kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah pun ucap macam tu dekat kita. Tak. Allah bagi rahmat dia dekat kita. Jangan duk sempitkan pemikiran. Allah bila bersalawat tu maksud dia memberi dia memberikan rahmat dia kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa kita solat? Sebab apa kita puasa? Mungkin jawapan dia sebab kita nak dapat pahala daripada Allah.
Kita tak nak masuk ke dalam neraka Allah. Cuba kita baca kisah Bani Israel yang 600 tahun lebih dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada menjelaskan kisah dua beradik. Si abang duduk atas, kaki ibadat. Si adik duduk bawah, kaki maksiat. Abang ni, ya Allah, ibadat memang hebat, tak pernah sikit pun melakukan maksiat. Iblis duk goda, tak tergoda. Tapi sampai satu peringkat, Iblis goda dia termakan. Dia kata, Allah, hang jamin dah masuk syurga pasal pahala ibadat hang banyak sangat. Tapi rugilah bila hang mati, hang tak ada rasa, hang tak pernah merasai sikit pun apa maksiat, keseronokan maksiat ni. Oh, tu mainan iblis tu. Ada kisah ambil satu dah lagi banyak, panjang pula. Saya pun tak boleh lama ni pasal saya ada majlis hari pukul 9 dengan anak buah saya di Pantai Cenang. Okey. Bila iblis goda si abang ni untuk hang dapatkan, hang rasa sikit ni maksiat. Si abang tanya iblis, aku nak cari siapa? Aku nak buat maksiat ni. Loh, adik hang bawa tu kaki maksiat, hampilah jumpa dia. Oh, oi, betul juga nu, adik aku dah bawa. Okey, dia pun turun di atas. Si adik ni pula, ini yang dikatakan rahmat Allah, hidayah masuk masuk dalam hati dia. Wahai hamba Allah, hang tak terdetik ke hang nak beribadat kepada Allah? Bukankah Allah dah bagi banyak nikmat dekat hang, tapi hang tak mensyukuri langsung nikmat yang Allah bagi dekat hang? Tak ada terdetik ke hang nak kembali kepada Allah? Oh, dia main-main macam tu, masuk hulu hati tu. Dia tersedang, Allah, dia menangis. Dia kata, ish, ya, aku ni tak bersyukur kepada Allah. Sekarang ni aku bertaubat, tapi macam mana? Oh, dia teringat, weh, abang aku ahli ibadat, aku nak naik atas, aku nak minta daripada dia macam mana aku nak berubah, bertukar daripada ahli maksiat kepada ahli ibadat. Berlaku pergerakan. Si adik naik untuk dapat nasihat daripada abang, nak berubah diri dia daripada ahli maksiat kepada ahli ibadat. Si abang turun nak tanya adik, weh adik, aku nak buat maksiat, macam mana hak paling ringan kan? Berlakulah turun naik. Ditakdirkan dalam hadis ni kata, tergelincir si abang, hempap si adik, dua-dua jatuh ke bawah, dua-dua mati. Yang masuk syurga siapa dia? Adik. Abang neraka. Ada lagi satu hadis yang kisah 99 orang yang dia dah bunuh tu. Dia pergi jumpa ahli ibadah Bani Israel, dia tanya Tok Guru tu, Tok Guru, aku ni dah bunuh 99 orang. Aku nak tanya Tok Guru, kalau aku nak bertobat, rasa Allah terima ke tobat aku? Tok Guru hanya ada bab pengetahuan agama saja. Dia kata, hoi, Allah tak akan terima hang. Hang dah bunuh 99 orang, hang telah mematikan makhluk tanpa sebab dan sebagainya. Dia cakap dengan kepala masam, abang long kawasan. Mana boleh kata macam tu? Abang long kawasan ni dengar macam tu, dia keluar pisau, beruk dia bagi, cukup 100. Mati Tok Guru tu, alim tu. Okey, dah cukup 100. Dalam hadis ni kata, tapi mai lagi hidayah Allah, mai. Dia tetap nak berubah juga, tapi nak tanya siapa ni? Tanya Tok Guru tu. Tok Guru kata tak boleh. Last sekali ada seorang, oh, dia pi jumpa ulama bijak pandai. Dia pi jumpa Tok Guru ni yang ada alim, bukan bab agamanya, bab kemanusiaan pun dia pakar. Dia ceritalah, saya dah bunuh 100 orang, saya lagi 101 tak tahulah. Tu saya tambah.
saya nak bertaubat kepada Allah, rasa-rasa Allah terimakah taubat saya? Tok Guru ni kata, tidak ada masalah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hang nak berubah, satu syarat ya. Satu saja hang kena buat. Apa dia tuan? Hang tinggalkan tempat yang hang duduk sekarang ni, hang hijrah pi ke kampung satu lagi, yang kampung tu semuanya ahli ibadah. Mudah ya. Dia tak kata hang wajib solat taubat, hang wajib mandi taubat dulu, solat taubat, istighfar, hak mana hang buat salah, hang pergi minta maaf, apa semua tu, hang curi, hang bagi balik. Tak. Tok Guru ni tak kata macam tu pun. Dia kata apa? Hang wajib tinggalkan tempat hang duduk sekarang ni, yang mana tempat tu adalah tempat maksiat, hang pergi tempat ahli ibadat. Hang segera pergi sekarang ni. Tak ada apa-apa, hang buat tu dulu. Tuan-tuan, Nabi kata dia ni pengeluar, meninggalkan Tok Guru ni. Dalam perjalanan dia ke kampung baru tu, yang dia nak hijrah ni, tiba-tiba Allah utuskan Izrail cabut nyawa dia, mati di pertengahan jalan. Turun dua makhluk daripada rahmat dan azab, berkelahi pasal apa? Pasal nak bawa jasad ni masuk ke dalam yang hak azab neraka lah, hak rahmat syurga. Bergaduh depa dua. Allah utuskan lagi seorang malaikat untuk jadi pengadil. Malaikat ni kata, lah ni macam ni, jangan duk berkelahi. Sekarang ni kita jadi JKR sat. Kita ukur apa? Jasad ni dengan kampung yang dia tinggalkan, dan jasad ni dengan kampung yang dia nak pergi. Hadis ni kata hanya shibron, sejengkal sahaja dekat ke kampung yang dia nak pergi. Dia meninggalkan sejengkal kampung yang dia buat maksiat. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah perintahkan malaikat rahmat masuk, bawa jasad ni, ruh ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tanpa ataupun belum lagi hamba Allah ini melakukan apa-apa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia berpindah daripada nak jahat, daripada jahat nak buat kebaikan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu hijrah yang sepatutnya sekarang ini kita buat. Yang tadi ni sempena esok Maulidur Rasul, orang-orang Sungai Menghulu ni memang hebat-hebat. Bagilah sumbangan, bagilah seorang seekor kambing ni, saya kata, buatlah kenduri, jamu paling-paling kurang. Yang kita keluarkan itu adalah saham yang hebat untuk kita tersenarai sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun esok sempena Maulidur Rasul, Nabi kata anak-anak yatim ni amat-amat baginda kasih, sebab Nabi pun anak yatim. Hulur-hulurkanlah sumbangan, ataupun paling-paling kurang bila jumpa anak yatim, kita usap kepala dia, sebab setiap helai rambut yang kita usap tu akan jadi jaminan untuk kita di sana kelak insya-Allah. Bagilah sumbangan, bagilah bantuan dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam penyumbang yang cintakan Rasulullah. Banyakkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kurang 10 kali pagi dan 10 kali petang bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa? Siapa-siapa umat aku yang bersalawat 10 pagi dan 10 petang, istiqamah sampai meninggal dunia, aku bagi jaminan, aku akan cari dia di padang mahsyar kelak untuk aku bagi syafaat aku dekat dia. Dan sayyidul salawat ialah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Itu salawat yang terbaik, yang kalau kita istiqamah baca dia 10 pagi dan 10 petang paling-paling kurang, Rasulullah bagi jaminan untuk kita yang dia Rasulullah akan bagi syafaat dia dekat kita di padang mahsyar. Ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, bila kita sentuh sikit padang mahsyar, manusia yang paling singkat menunggu di padang mahsyar, kata Nabi, detik dia solat 2 rakaat yang dia dirikan, solat sunat 2 rakaat yang dia dirikan semasa hayat dia di dunia, yang dia buat tu dengan penuh kekhusyukan. Kita buat ba'diyah maghrib tadi ni, katakanlah penuh dengan kekhusyukan, berapa jam? Tak sampai 2 minit pun. Nabi kata itulah tempoh yang paling singkat hamba Allah yang menunggu di padang mahsyar. Tak rasa apa-apa, just 2 minit saja. Yang paling lama pula yang berenang-renang di lautan peluh. Yang peluh tu bukan peluh orang lain, tapi peluh dia sendiri. Siapa yang frontliner semasa PKP hari tu ni, pakai daripada PPE, daripada pukul 8 buka pukul 5. Buka tu ni hak dalam ni boleh perah setengah baldi. Ni kecut habis ni. Ada yang bila buka topeng tu dia tu baru 12-13 jam peluh suku baldi. Cuba bayangkan manusia yang paling lama ni dia berenang-renang dalam lautan peluh dia sendiri nun di padang mahsyar. Rasa-rasa lama mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Nak habaq tak tahu. Tapi itulah tempoh dia. Masuk dulu dalam tanah di bumi mahsyar ni 60 hasta. Tepu dah naik, barulah naik ke atas. Lama dia. Harap-harap insya-Allah kita tak termasuk dalam yang hak kedua tadi tu. Kita mohon kepada Allah kita ni dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang pertama, iaitu menunggu di syurga, di padang mahsyar hanya 2 rakaat solat sunat yang kita dirikan yang penuh dengan kenikmatan insya-Allah. 8:30 dah. Banyak lagi nak cerita ni, tapi minta maaf tak peraya dah. Sebab pukul 9 saya terpaksa berada dalam majlis di Pantai Cenang untuk anak-anak buah saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Apa-apa pun mudah-mudahan dengan tazkirah yang saya bagi dalam tempoh 45 minit ke 50 minit ni, mudah-mudahan akan dapatlah kita jadikan sebagai iktibar untuk kita lakukan sesuatu untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.